Assalamualaikum dan salam sorakku sayang, bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Tumpuan berita. Kementerian Pengangkutan Sarawak menerima keputusan pengangkutan penerbangan terus melibatkan laluan Kuching Pulau Pinang mulai 1 Mac. Ini disebabkan faktor-faktor operasi. Menterinya Datuk Seri Lee Kim Chin berkata, pihaknya menerima keputusan pihak pengurusan AirAsia memandangkan separuh daripada pesawat syarikat tambang murah itu masih dijadualkan untuk penyelenggaraan. Menurutnya, kini hanya syarikat penerbangan Firefly sahaja yang mengendalikan penerbangan terus antara Kuching dengan Pulau Pinang di mana kekerapan penerbangan adalah sebanyak 2 kali sehari. Jelasnya pengantungan penerbangan ini tidak dapat dielakkan dalam industri penerbangan disebabkan pelbagai keadaan operasi. Bagaimanapun, katanya syarikat penerbangan bertanggungjawab untuk memberikan notis dalam masa yang mencukupi serta menyediakan penerbangan alternatif atau bayaran balik penuh kepada penumpang yang terjejas. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media pada Selasa. Sebelum itu, Datuk Seri Lee Kim Chin telah diberi taklimat ringkas oleh Pegawai Perhubungan Kerajaan AirAsia di Sarawak, Hamdan Mohamad, mengenai penggantungan penerbangan terus AirAsia melibatkan laluan Pulau Pinang dan Kuching. Penumpang yang terjejas diberi 3 pilihan, iaitu mereka boleh memilih untuk mengambil pertukaran penerbangan percuma melalui Kuala Lumpur atau mendapatkan bayaran balik tiket penerbangan secara kredit ke dalam akaun AirAsia atau mendapatkan bayaran balik tunai dikreditkan terus ke akaun bank peribadi penumpang. Datuk Seri Lee Kim Chin turut menasihatkan penumpang yang terjejas supaya membuat aduan lanjut kepada Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MEFCOM selaku pengawal selia untuk pembangunan penerbangan di Malaysia sekiranya mereka menghadapi masalah untuk mendapatkan kembali tiket penerbangan mereka melalui pautan laman web yang tertera. Laporan seterusnya. Pengerusi Sarawak Energy Berhad Dato' Amar Abdul Hamid Sepawi merupakan antara 5 individu yang dilantik mengetuai Badan Penasihat Khas kepada Menteri Keuangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu Badan Penasihat Khas kepada Menteri Keuangan itu akan diketuai oleh Penasihat Petronas Tan Sri Muhammad Hassan Marikan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata 3 lagi anggota Badan Penasihat Khas yang dilantik ialah Pengerusi Eksekutif FBSB Sdn Berhad Datuk Ahmad Fuad Muhammad Ali, Profesor Ekonomi Universiti Sunway Profesor Dr. Rieh Kim Leng dan Profesor Ekonomi Universiti Malaya Datuk Profesor Ulung Dr. Rajah Rasya. Jelas beliau dalam satu kenyataan media pada Selasa, kumpulan penasihat yang terdiri daripada golongan profesional serta pakar ekonomi itu bakal bertanggungjawab bagi membantu menasihati Menteri Keuangan. Perdana Menteri turut mengulangi pendiriannya bahawa anggota Badan Penasihat Khas tersebut tidak akan menerima sebarang bayaran daripada kerajaan. Di Serian pula, Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat, Datuk Roland Stagawiin telah menyaksikan 4 majlis penyerahan tapak projek transformasi luar bandar RTP pada Isnin. Kesemua projek telah diluluskan dengan jumlah peruntukan sebanyak RM485,000. Difahamkan projek-projek tersebut dilaksanakan bagi meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat setempat serta memudahkan mereka dalam melaksanakan aktiviti harian. Dalam pada itu, majlis penyerahan tersebut melibatkan tapak projek seperti yang berikut. Kekal di Serian. Dengan penganjuran Mini Lab Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA, Dun Kedup dan Dun Bukit Semuja diadakan khususnya untuk mendapatkan pelbagai cadangan dalam 5 sektor utama iaitu aspek pembangunan infrastruktur, utiliti dan telekomunikasi pertanian, ekonomi bukan berasaskan pertanian dan pembangunan sosial. Ketika berucap menyempurnakan mini lab itu di Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak PPKS bahagian Serian pada Isnin, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Martin Ben berkata
Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah meluluskan GKCDA dengan memperuntukkan dana sebanyak 1.5 bilion ringgit untuk 9 Dewan Undangan Negeri Dun bagi program pembangunan di kawasan Dun masing-masing. Sehubungan itu, beliau yang juga adun kedup menaruh kepercayaan agar para peserta mini lab yang mempunyai pelbagai pengalaman dan kepakaran dapat mencadangkan sesuatu yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan di kawasan Dun Kedup dan Dun Bukit Semuja khasnya. Terdahulu, Adun Bukit Semuja John Ilus yang turut berucap ringkas memberitahu bahawa GKCDA kini meliputi kawasan Dun Opar, Tasik Biru, Tanjung Datu, Serembuk, Mambung, Tarat, Tebeduk, Kedup dan Bukit Semuja. Jelasnya, GKCDA ditubuhkan bukan semata-mata untuk kaum Bidayuh sahaja, malah merangkumi kesemua kaum yang ada di setiap konstituensi yang terlibat. Berita selanjutnya, Dewan Pengurusan Persatuan Pengusaha Import dan Eksport Perbatasan Indonesia (APINDO) memainkan peranan penting dalam hubungan perdagangan Indonesia-Malaysia. Menurut Ahli Parlimen Serian, Datuk Sri Richard Riyod James, walaupun APINDO baru saja ditubuhkan, tetapi ia dilihat mampu membantu para pengusaha dari kedua belah negara. Ujarnya, hubungan baik dan kerjasama di antara pengimport dan pengeksport Indonesia-Malaysia pasti merancangkan lagi sektor perdagangan di antara Tebeduk Indonesia sekaligus membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan perniagaan kepada penduduk setempat. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyaksikan majlis menandatangani dokumen pelantikan dan pengukuhan pimpinan Persatuan Pengusaha Import-Eksport Indonesia sesi 2022-2025 di Dewan PLBN Entikong Indonesia pada Isnin. Datuk Sri Richard Riyod menambah beliau akan memastikan kolaborasi APINDO dengan ahli perniagaan Sarawak khususnya dari Kuching, Serian dan Tebeduk dipertingkatkan bagi merancangkan kembali aktiviti perniagaan di perbatasan. Jelasnya, dengan termeterainya perjanjian di antara pihak persatuan dengan persatuan di perbatasan, beliau berharap ia mampu mengembalikan aktiviti sektor perdagangan di perbatasan nanti. Seterusnya, keunikan reka bentuk perabot ciptaan 32 Pereka Muda Sarawak akan dipamerkan di Pavilion Set Designers yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada 13 hingga 16 Februari ini. Ketua Pegawai Eksekutif Saradek Dayang Nena Abang Bruce berkata, pavilion yang dibina khas untuk sempena Minggu Reka Bentuk Sarawak 2023 SDW 2023 itu telah ditetapkan untuk menjadi expo yang diterajui reka bentuk buatan sendiri pertama di Malaysia, sebaik saja dilancarkan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg pada pembukaan program itu kelak. Menurutnya, SDW 2023 akan menghimpunkan beberapa minda yang paling inovatif dan kreatif dalam industri reka bentuk di samping mempamerkan trend terkini serta teknologi dalam seni bina, fashion, reka bentuk grafik dan banyak lagi. Jelasnya, kesemua mereka yang terlibat sepanjang acara 4 hari itu bersedia memberikan maklumat lanjut mengenai reka bentuk mereka dan menjawab semua soalan yang berkaitan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.